Hai semua, selamat datang pada channel saya MTI Forex Technical Analysis. Yang belum subscribe sila subscribe. Yang dah subscribe, kalau tak tekan bunyi loceng tu, tekan loceng. So kalau saya ada upload video-video baru, kamu akan dapat notification dan kamu boleh tahu. So kalau kamu rasa video-video yang sebelum saya buat ni ada manfaat, sila komen, show some support sikit. Okay, tekan like kat video tu. Dan kalau ada yang nak buka account trading, saya akan rekomenkan OctaFX. Okay, kamu boleh tekan link dekat description video ni. Kalau kamu dah ada OctaFX, tapi kalau kamu nak show some support, kamu boleh kan gunakan IB saya ni. Dekat bawah description tu ada. Kalau kamu gunakan IB saya, kamu akan dapat live chat respon yang lagi laju, spread kamu yang lebih rendah daripada biasa, dan dapat promosi-promosi OctaFX masa musim perayaan ke atau apa-apa hari special, kamu akan dapat promosi ya. Sebagai contoh, kalau kamu punya birthday, OctaFX akan bagi spread yang betul-betul kurang time tu. Lepas tu reward kamu per pips tu kadang-kadang dia akan double kan. So gunakanlah IB saya. Okay, so tanpa buang masa, kita masuk dalam video ni. Video ni tentang kenapa ramai sangat yang gagal dalam forex trading. Ni yang ramai gagal ni bukan yang tak try forex. Ni yang dah masuk bidang forex, dah cuba sedaya upaya, masih cuba lagi. Okay, yang ni, video ni tentang untuk orang yang tak give up, masih lagi try ya. So kenapa ramai yang gagal? Kalau kita ikut survey ya, survey 80% daripada jumlah sepenuhnya yang dalam forex ni, 80% dia tak dapat profit konsisten, ada yang MC banyak. So dia dalam kategori gagal. So kenapa macam tu? Macam mana 20% yang lain tu dia boleh berjaya? Kenapa kita masih berada dalam lingkungan yang gagal? So kita akan touch benda tu So kita masuk. Rules pertama bila nak trading tu, kita semua set mindset yang salah dalam minda kita masa nak main forex. Kita mengejar wang, macam kat gambar tu, kita mengejar wang, tak nampak apa kat depan, terciduk. Macam tu lah kita. Kita kena faham, wang ni dia hanya alat. Dia sama ada satu kertas, wang kertas, ataupun nikel yang coins, ataupun nombor dalam skrin. Kalau kamu buka Maybank tu, you boleh tengok nombor, itulah duit kamu kan. Kamu cuba fikir, betul ke kamu nak wang? Kamu nak wang, kamu punya aim apa? Kita panggil aim lah, aim ataupun kita panggil impian kita ni hanya duit ke? Cuba fikir betul-betul. Korang nak duit ke? Korang nak hidup yang aman, nak beli kereta cash, nak beli rumah cash, hujung bulan tak ada masalah yang duit kurang? So kamu sebenarnya bukan nak wang. Impian kamu ni bukan wang. Impian kamu ni, kamu nak financial freedom. Okay, kamu nak keluar daripada situasi kamu yang sekarang ni. Kalau dah hujung bulan, kena fikir, aduh lama tak cukup duit macam tu kan. So kamu nak keluar daripada situasi ni pada situasi yang lebih bagus, yang lagi aman, lagi terbaik. Bukan yang tak ada masalah, manusia semua ada masalah, cuma biar kita ada masalah tapi kita aman. Okay, kita tak ada masalah dari segi kewangan. So kita kena betul-betul fokus apa yang kita nak. Kita kena kejar apa yang kita nak. Kamu nak hidup yang baik, tak ada hutang, tak ada apa, tapi kamu kejar wang. Kamu kena kejar kamu punya haluan tu. Haluan tu jangan pergi kat wang. Wang tu hanya medium. Okay, kamu punya destinasi tu nak kehidupan yang lebih baik, financial freedom. Nak apa-apa boleh buat, tak ada limitasi.
So macam mana nak buat macam tu? So sekarang ni kalau nak berjaya dalam apa hal, okay, tak kisah forex ke, kerja ke, atau bisnes-bisnes lain lah. Orang yang berjaya, kalau kamu tengok lah, sebagai contoh Elon Musk, Bill Gates, kalau orang Malaysia Ananda Krishnan, Robert Kuo, Syed Muhammad, kita punya trader. Kenapa diorang boleh shine lagi tinggi daripada yang lain? Diorang punya shine tu memang diorang, kita boleh cakap diorang ni lain daripada lain. Kenapa macam tu? Sebab bila kita semua tengah cari wang, diorang cari masalah. Macam mana tu? Okay, sekarang ni kita ambil live kita. Kenapa kita tak dapat profit ke forex? Okay, kita list out apa masalah kita ni. Kenapa kita tak dapat apa pun profit? Dapat profit, lagi 2 hari hilang profit. Kadang-kadang hilang dengan modal sekali. Kenapa tu? Kita list out satu lah. Sebagai contoh, ramai yang komen. Kadang-kadang saya dapat message kat Telegram, master yang kita copy trade tu tak konsisten, atau dia terciduk. Dia buat baik-baik, kan masa kita follow dia boleh pula terciduk, habis modal. Itu satu. Lepas tu kita follow group Signal, tengok kat Facebook dia punya status, wah memang padu lah kan. Tengok baca komen semua, oh semua cakap padu-padu. Sekali masuk group Signal tu tak ada padu pun. Yang scalping 5 pip, 3 pip dah melaung macam berapa entah kan. So tu group Signal kencing lah, kencing padu tapi profit tak ada. Lepas tu masalah lain pula, trade sendiri tapi teknik yang kita pakai tu tak berjaya. So ni list out masalah macam ni. Lepas tu lain pula, habis pula modal sebab banyak MC. Okay, kita allocate money untuk trading sikit, pakai sikit-sikit kan, letak modal sikit-sikit. Tapi itulah, macam ni buat jadi masalah. Semua MC habis modal, tak ada dah modal. Lepas tu masalah lain, nak trade sendiri tapi tak ada ilmu, tak tahu nak belajar mana. So ni semua kita dah list out itunya masalah. Ni masalah kita. Kita kena yakin pada diri kita. Kita kena honest. Kita kena honest dengan diri kita. Okay, list out semua masalah. Okay, ni yang paling penting. Pilih masalah yang layak diselesaikan. Apa pula layak ni? Apa masalah yang layak ni kan? Kau mesti keliru kan? Okay, maksud masalah yang layak ni lah masalah yang akan memberi manfaat besar selepas diselesaikan. Faham tak? Maksudnya kita dah list out 3, 4, 5 masalah kan. Dari tu kita pilih satu masalah yang kalau kita settle dengan masalah tu, kita akan shine bright macam trader-trader lain kan. Macam Syed Muhammad, kenapa dia boleh berjaya? Dia selesaikan masalah dia yang memberikan dia manfaat yang besar. So kita kena pilih masalah yang sesuai diselesaikan. So kita akan dapat profit sebelum lepas tu kan. So okay, kenapa kita, macam mana nak pilih masalah yang layak diselesaikan kan? Kita kena tanya beberapa soalan. First, kenapa kamu, saya, ramai yang follow Signal, group Signal, lepas tu copy trade master? Kenapa? Sebab satu, kita tak tahu nak trade sendiri. Kita memang tak ada ilmu. Ilmu yang kita tahu ialah macam mana nak kira pips, macam mana nak
Apa letak SLTP itu je kita tahu. Lepas tu macam mana letak break even. Lagi satu, teknik kita pakai teknik sendiri. Memang dah ada belajar, tengok YouTube sana, YouTube sini. Lepas tu kasih duit, mulai pergi ceramah apa-apa atau masuk webinar apa-apa. Tapi bila sampai masa nak trade sendiri tu, benda tu tak berjadi. So dari tu, dalam tadi soalan kita tu dah ada kita punya answer, dah ada jawapan dia. So masalah yang layak diselesaikan ialah tak ada ilmu trading yang sempurna ataupun mendalam. Kita punya masalah ni tadi, kita follow group signal tak menjadi, copy take master tak menjadi, kita tahu trade sendiri, teknik sendiri tak berjaya. So kalau kamu fikir, kalau kamu follow group signal kan, sampai bila nak follow group signal? Kalau kamu asyik follow group signal, kamu secara langsung, kamu dah macam contohlah group signal tu memang padu betul kan. So kamu akan follow dia setiap hari, copy dia ataupun master tu yang terbaik, kamu copy dia kan. Tapi kalau end of the day kamu fikir, kamu tak dapat apa-apa ilmu, kamu cuma dapat profit dia. Contohlah group signal tu ataupun master tu kan, dia dah kaya raya, lepas tu dia buka bisnes banyak, dia cakap dia nak stop lah bagi signal, dia dah tak ada masa lah. Master pun sama kan, dia tak nak lagi dalam bidang trading sebab duit dia dah banyak gila, dia nak pakai pada bisnes lain tu. Kalau jadi macam tu, korang nak buat apa? Kena cari lain. Tak tentu lagi kalau yang cari lain tu dia padu. So kita tak boleh depend sangat pada ilmu orang. Kalau boleh, belajar ilmu daripada orang. Jangan kita depend on ilmu orang. Okay, depend on hasil daripada ilmu orang. Kita kena tahu. Okay, jangan sebab ada perahu kita tak belajar berenang ya. Kan perahu tu bocor, mati dengan perahu. Contohlah dia. So kita punya main masalah yang kita kena, kalau kita selesaikan masalah tu, kita akan dapat hasil banyak, ialah kita kena cari ilmu trading yang sempurna atau mendalam. Okay, so sekarang kita dah tahu masalah yang kita perlu selesaikan yang akan dapat manfaat. So kita kena cari solusi. Kita nak cari solution ni atau cari jawapan untuk masalah kita ni, senang. Kita tanya soalan, apa yang kau kena buat? Sekarang ni kita punya masalah, kita tak tahu nak trade sendiri atau ilmu kita tak cukup, tak mendalam. So apa yang aku perlu buat? Okay, apa yang kita kena buat? Kita perlu sacrifice. Kita perlu korbankan masa kita, tenaga kita, minda kita untuk fokus dan belajar trading. Tak apa kalau banyak yang kelirukan, kita buat survey, cari sana cari sini. Tu lah sacrifice time. Masa main-main kita cut dulu, relax dulu, kita cut dulu sekarang. Masa nak main game kita cut, masa nak pergi lepak-lepak kita cut, masa nak lepak, masa nak berhibur-hiburan tu kita cut dulu. Kita cut untuk setahun. Bila kita nak cut benda ni, memang kita rasa macam alamak, macam tak ada life lah. Cuba korang fikirkan life korang dalam lepas tahun tu, lepas korang dah dapat ilmu trading tu, korang boleh buat entry yang padu, korang boleh predict arah harga tu. Korang tengok time tu life korang memang lain tu. Korang ingat lepas korang cari ilmu tu, kamu dah dapat ilmu tu, kamu boleh implement ilmu tu, time tu modal kamu tak kisah langsung. Kamu kalau ada $10 pun kamu boleh buat $10,000, jadikan dia $10,000 dalam masa sebulan, tak ada masalah. Yang penting ilmu tu.
ilmu tu yang penting. Okay, sekarang $1,000,000 question. Macam mana nak belajar trading secara mendalam? Okay, ni saya nak share sikit. Saya nak share macam general sikit lah. Nanti saya akan buat video tentang macam mana nak belajar sesuatu secara mendalam, secara detail. So sekarang saya cerita secara asas. Okay, kalau kamu nak belajar sesuatu benda, tak kisah trading ke apa ke, kamu nak belajar, dia ada satu rules. Okay, kita panggil input, output, reflect dan teach. Okay, input maksudnya kita belajar. Okay, input tu penting. Bila kita belajar tu, kita punya fokus tu kena 100% dalam apa yang kita belajar. Kalau kita tengok video tentang trading, kita kena fokus 100%. Kita tak boleh ada distraction. Handphone kena silent. Pintu bilik tutup semua. Okay, selagi kamu tak habis tengok benda tu, jangan buat benda lain. Okay, jangan ada distraction. Member message ke, biar dia melalak sana. Janji handphone tu silent. Jangan tengok, fokus dulu. Contohlah kamu tengok satu video kan, dia ada 3 chapter pasal trading dalam video tu. Setiap kali kamu belajar satu chapter, kamu kena reflect. Okay, contohlah dia kan saya cakap input, output, reflect dan teach. Okay, lepas kamu input belajar, kamu kena buat reflect dulu. Dia sebenarnya input, reflect, output. Okay, reflect dulu. Okay, lepas kamu dah tengok satu chapter, kamu pause video tu, kamu fikir balik. Okay, tadi dia cakap, contohlah dia cerita pasal trending lah. Cakap okay, lepas dah habis satu bahagian tu pasal trending. Okay, trend lah, harga. Kamu fikir, kamu kena reflect balik ke diri sendiri. Kalau harga dia naik atas, ada dia punya retracement, naik atas, break dia punya high dan form higher high, itu dia uptrend. So vice versa untuk low trend. So kamu reflect pada diri sendiri, cakap dengan diri sendiri macam tu. Okay, lepas dah buat reflect, kena buat output maksudnya implement. Kamu dah belajar pasal uptrend, macam mana nak cari uptrend, macam mana nak cari downtrend. Kamu buka kamu punya MT4, ambil okay, kamu buka MT4 kamu buat cari, ambil 3 ke 4 chart, 4 pair, kamu cari, cari dekat previous punya trade, previous chart semua sebelum ni punya, macam semalam punya ke, seminggu lepas punya ke, buat analisis. Okay, ambil, okay, lukis, kat sini dia punya downtrend, ni dia betul, betul aku belajar tadi. So kamu implement. Lepas tu ajar orang, tak kisah siapa-siapa, tapi janji ajar yang sanggup dengar. Jangan ajar yang member-member yang cakap, alah apa benda kau belajar ni, tu semua kau jangan kawan dengan dia. Sorry lah nak cakap kan, tapi kalau kamu dalam bidang apa-apa, kalau dia tak support pun tak apa, jangan dia discourage kamu. Jangan dia cakap, apalah kau buat benda ni, buat benda lain. Jangan kawan dengan dia. Itu namanya toxic, rakan-rakan toxic. So kamu ajar seseorang. So bila kamu buat benda ni, kamu akan lebih ingat tau. Kalau kamu tak perlu buat nota pun, kamu try buat macam ni, kamu kalau esok pagi bangun pun kamu boleh ingat balik, kamu boleh bagi cakap balik benda tu. Kamu tak perlu refer balik, tengok balik video tu. Itulah cara kita nak belajar secara mendalam. Sebab kita sebelum ni memang kita ada belajar, kita tengok banyak YouTube kan, lepas satu-satu tengok. Kalau saya tanya balik video yang first kamu tengok,
kamu akan ternganga. Apa aku belajar tadi macam faham, tapi tak ingat pula sekarang, kena balik tengok balik. So teknik kita belajar tu salah tadi. So kita buat apa? So kita sekarang kena buat apa? Input, belajar tanpa distraction. Lepas tu reflect balik, cerita balik apa yang kamu belajar pada diri sendiri. Implement, buka chart, buat benda tu, tengok oh betul ke tidak sebelum ni dia mesti ada pernah jadi. So kamu tengok, oh betul ada jadi, tu implement. Lepas tu ajar, cakap. Orang tu tak faham tak apa, kamu ajar dia. Bila kamu ajar, kamu akan lebih ingat. Okay. Lepas tu apa jenis pemikiran yang aku kena ada ni, atau apa sikap atau pemikiran yang aku kena ubah sebelum nak belajar dan implement benda ni dalam trading ni. Satu, kita punya target tu, main target kita nak belajar trading. Okay, belajar tu bukan belajar biasa-biasa. Kita kena belajar, aku nak dalam lepas tahun ni aku boleh predict arah harga tu. Aku boleh buat technical analysis tu memang betul. Bukan aku nak cakap macam kau 100% profit, bukan. Macam kalau kamu buat 10 trade, at least 8 trade tu kena betul, 2 trade tu tak apa. Sebab tak ada orang tak pernah Mosyek Muhammad pun aku rasa kalau dia buat trade mesti ada yang kena stop loss ke. Sebab tu kita set stop loss. Kita ni bukan Tuhan yang kita tahu semua benda. Kita predict maksudnya kita buat prediction daripada benda yang dah berlaku. Kita apply tu kat benda yang akan berlaku. Mungkin dia akan berlaku atau mungkin dia akan pergi reverse. Tapi kalau kita letak stop loss tu, kita nak benda tu, kita stop benda tu daripada jadi lagi teruk. Okay, so pemikiran kita kena fokus nak belajar trading, dapatkan ilmu yang sempurna dan mendalam. Okay, lepas tu kita kena ada target. Target kita bukan satu hari nak $1, bukan. Target kita nak satu hari berapa pip, seminggu tu berapa pip, sebulan tu berapa pip total. Itu target. Target kamu kena ada pips, bukan dolar. Okay, pips tu kena target. Sebab apa? Kalau kamu buat contoh lah kan, kamu letak target satu hari tu 10 pips. Bila kamu buka size lot 10 sen, memang kamu tak nampak banyak, $10 je kan. Tapi bila kamu buat benda tu konsisten, setiap hari dapat 10 pips, kadang-kadang mungkin nasib baik dapat 15 pip, konsisten, lama-lama bila modal kamu jadi besar, kamu mesti akan buka lot size besar. Daripada 10 sen kamu akan buka $1. Bila saya buat $1, 10 pips tu jadi $100. Bila kamu punya modal dah, contoh dah 10,000, kamu buka lot size $5. Contoh lah, kita buka lot size $5, 10 pip dah $500. Lepas tu buat tengok, modal dah $1,000, $1,000, bukan RM1,000, $1,000. Buka lah lot size 10. Itu paling santai untuk $1,000. $1,000 lot size 10 tu macam buka 1 sen dekat $1. Macam tu dia punya ibarat dia. Memang santai habis. Bayangkan satu hari kamu buka satu trade je. Trade tu 10 pips punya profit. Kamu buka dengan harga $10. $1,000 untung satu hari. Darab dengan 20 hari. Dalam sebulan tu dia minimum, dia maksimum 20 hari trading days, 20 hari untuk trading. So 20 darab 1,000 dah $20,000. $20,000 darab RM80,000, bye. Kaya raya, bye. Sebulan dapat $80,000. Cun lah, kau lah. Itulah, kita punya target kena pips. Pips tu kita kena letak konsisten. Setiap hari dapat 10 pip cukup.
Tapi bila dah jadi pro trader, kita dah ada experience sebab skill ni memang dia boleh dapat, anytime boleh dapat. Cuma experience tu kita kena berinteraksi dengan market, tengok banyak benda. So dari experience tu lah kamu boleh tahu, oh ini 10 pip kurang sangat, ini sepatutnya dah boleh dapat 100 pip sekali dapat. Macam tu kita punya experience akan tentukan kita punya pips tu berubah ke tak. So masa ni pips kita tu jadi konsisten lah. Okay, benda tu tak ubah. 10 pips tu satu hari 10 pips fix, dia tak berubah. Okay, tapi bila pips tu tak berubah, tapi kamu punya modal akan berubah. Modal kamu akan naik. Bila modal naik, kamu akan buka lot besar. Target sama pips, tapi return kamu besar. So dari tu saya pernah sampaikan, jangan tamak. Benda tu nampak sangat kita tak tamak. Kita dah ada target yang betul, target yang betul-betul realistik lah. Dia tak target over kan. Kita baru 1 tahun belajar kan. Takkan lepas 1 tahun nak setiap hari 1 pip. Come on lah. Itu luar daripada realistik. Memang boleh dapat, tapi kamu kena buka banyak-banyak trade. Saya nak kita fokus pada satu benda. Kita fokus satu benda tu, kita buat profit daripada tu. Lepas tu baru kita belajar lebih. Macam lepas kita dapat experience, baru kita boleh buat lebih. Okay, kita kena santai-santai dulu. Jangan jangan terburu-buru. Konsisten tu penting. Okay, lagi satu paling penting ni, apa kesilapan yang aku buat sebelum ni. Kenapa aku asyik MC je sebelum ni? Itu korang yang kena fikir. Setiap orang lain dia punya kesilapan dia. Korang fikir, korang tuliskan komen apa kesilapan korang. Saya akan bagi cadangan, bukan solution, cadangan. Mungkin kamu boleh buat macam ni untuk buat solution ya. Okay, next. Ni yang paling penting, bersabar. Kalau target kamu 10 pips, kamu start dengan $100, memang kena bersabar. Sebab kita ni bukan orang kaya. Kalau kita kaya ataupun kita dapat gaji besar kat kerja, bolehlah kita allocate besar-besar kan. Benda tu macam shortcut lah. Sebab kita ni ilmu, contohlah kita dah dapat ilmu tu dalam setahun. Cuma modal kita sediakan modal tu dengan apa yang kita ada. Jangan pergi ambil hutang dengan along ke apa. Jangan, tak payah. Pakai apa yang kita ada. Jangan tamak. Kalau contoh member kamu dia ada duit lebih, dia letak duit lebih, dia punya masa nak sampai trade santai-santai setiap bulan boleh dapat 80,000 tu dia akan jadi dalam masa terdekat. Tapi kita kena bersabar. Dia tak adalah ambil 10-15 tahun, tak ada. Kita kena ambil bersabar. Dia mungkin kamu akan lambat lagi setahun ataupun beberapa bulan lambat daripada member kamu. So kita kena bersabar. Benda tu akan jadi. Cuma benda tu depend on kamu punya modal. Modal kamu dah tinggi, lagi senang kamu nak capai haluan dah. Kalau kamu modal rendah, kita kena bersabar. Sabar, buat step by step. Okay, kita ni bukan berlumba. Trading ni bukan Formula 1 lah. Kita kena ada lumba. Siapa first dapat trofi, tak ada. Kita ambil masa kita. Kita ambil masa kita sebab depend kita punya situation. Situasi setiap orang tu lain-lain. Tu tak payah berlumba. Nak lumba untuk apa? Kita ni buat trading ni untuk diri sendiri. Bukan kita nak tunjuk orang yang saya lagi bagus daripada kamu. Bukan. Salah. Kita nak duit sebab kita nak hidup dengan aman. Bukan nak show off dengan orang lain atau berlumba dengan orang lain ya. Biar kita start lambat tapi dah bersiap sedia sepenuhnya. Jangan kita asyik terburu-buru dan buat kesilapan sama sekali lagi.
Okay, so apa yang saya nak sampaikan ni, kita ambil ilmu, kita sediakan diri kita, baru kita start trading kita. Dan dah bila dah sampai kita punya modal inspirasi, okay, sekarang saya nak bagi satu, saya nak, tak kisahlah ke modal kamu berapa, $100 ke $50 ke, kita punya target, kita nak grow modal kita sampai $100,000. Tak ada time limit, setiap orang ambil masa yang lain. Okay, so kita punya target, saya nak semua, saya harap sangat semua yang tengok video ni, semua yang tak tengok video ni pun tak apa, semua yang cuba bidang trading ni, saya nak semua dapat grow modal dia sampai $100,000 ya. Sebab bila kamu dah dapat $100,000, kamu hanya perlu trade santai-santai, buka lot $10 saja, $10 saja, lot size lot $10 untuk $100,000 tu agak safe, betul-betul safe. Satu hari dapat 10 pip cukup, 20 hari. Kalau tak nak 80,000, kita ambil lah 10 hari je. 10 hari darab 1,000, dapat 10,000. Sebulan dapat RM40,000. Jun, duit kereta relax je bayar, duit rumah relax je bayar, setiap bulan boleh pergi melancong. Itulah dia financial freedom. So saya harap semua yang buat trading ni dapat sampai ke target tu ya. Kita sama-sama kita grow, jangan dengki dengan orang lain, kita sama-sama kita grow ya. So kalau belum subscribe, sila subscribe, tekan bunyi loceng. Dan ini saja video saya. Jangan lupa like dan share video ni pada kawan-kawan, mungkin dia akan bermanfaat pada mereka. So itu saja guys, salam satu trader. Terima kasih tengok video ni.